kerajaan ini sukar untuk diganggu-gugat kecuali ada tangan-tangan cacat, jahat daripada Presiden PAS contohnya yang melontarkan. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera kepada para penonton setia Next Step Malaysia yang bersama kami pada ketika ini. Terima kasih kerana memilih kami sebagai teman siaran anda. Saya Zawaz Yusof seperti biasa akan menemani anda dalam rancangan Berani Jawab. Dan untuk minggu ini kita ada seorang figura politik, aktivis politik yang sangat popular di Malaysia. Kalau kita lihat di akhbar ataupun di media-media utama, biasanya keluar kenyataan beliau tentang sesuatu isu yang sedang diperbincangkan. Siapa tidak kenal dengan Tuan Syed Batli Shah Syed Osman yang merupakan aktivis politik dan juga mantan naib ketua AMK Malaysia. Assalamualaikum Tuan Syed. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, saya tengok Tuan Syed macam tak baca berita dah dekat studio tu. Sihat ya? Baik, alhamdulillah ada baca. Alhamdulillah, baik. Moga cepat sembuh insya-Allah. Apa pun terima kasih kerana dalam keadaan yang kurang sihat masih bersama kami di Next Step untuk Berani Jawab. Baik, Tuan Syed, tujuan kami menjemput Tuan Syed sebagai panel untuk diskusi kita pada malam ini adalah tentang kenyataan yang dikeluarkan beberapa hari sebelum ini oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri, yang mengatakan bahawa 100 hari kepimpinan Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mendakwa bahawa kerajaan perpaduan dilihat gagal dalam memberikan perubahan yang besar kepada negara. Sebaliknya dilihat Anwar lebih hanya hebat dalam berkata-kata sahaja. Saya minta pandangan pertama daripada Tuan Syed. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama, terima kasih kepada pihak Next Step kerana memberikan pentas ini, bual bicara ini untuk kita cerakinkan lebih banyak pandangan yang menjurus kepada persoalan yang dinyatakan. Bila kita bercakap soal Tun Dr. Mahathir, sorry lah, suara tak berapa nak ada sebab masih lagi dalam keadaan tak berapa nak sihat. Pada saya, jujur pandangan daripada domir saya, Tun Dr. Mahathir ini adalah seorang ahli politik yang sudah tidak relevan lagi untuk kita bicarakan. Baik. Persoalannya itu jelas. Tun Mahathir telah melalui proses zaman dia. Dia sudah mencapai tahap kegemilangan dia. Dia sudah mencapai tahap tertinggi di dalam proses politik dia. Dan dia juga telah mengalami jatuh bangun dan hari ini dia sudah tidak lagi relevan untuk kita jadikan satu topik berbicara panjang tentang Tun Dr. Mahathir ini. Kalau kita imbas keputusan pilihan raya umum yang lalu, pada pilihan raya yang lalu, memberikan gambaran jelas bahawa rakyat sudah pun jemu dan letih dengan Tun Dr. Mahathir, dan ini dicerminkan melalui keputusan pilihan raya yang menolak secara total. Dia bukan saja menolak Tun Mahathir di kerusi terkuatnya. Kerusi terkuat ini maksud saya itu dilangkaui. Beliau tewas teruk di situ. Bukan saja beliau tewas di situ, malah parti yang boleh kita katakan cerminan kepada kekuatan Tun Dr. Mahathir itu juga tewas. Mereka bukan sekadar tewas, mereka tewas hilang deposit. Ini mencerminkan bahawa rakyat pada hari ini secara majoritinya yang memilih pilihan raya umum yang lalu, memilih untuk tidak lagi melayan ataupun melihat Tun Mahathir sebagai satu sosok penting di dalam arena politikal negara. Dan tentunya pandangan saya ini disokong oleh keputusan pilihan raya umum yang lalu, yang kalau kita lihat penolakan kepada Tun Mahathir itu jelas. Jadi kalau katakanlah dia memberikan pandangan, ialah pandangan, siapa pun boleh beri pandangan lah. Orang ni nak kata gagal, orang ni nak kata PM ke-10 ini gagal. Persoalannya baru 100 hari Datuk Seri Anwar bergelar Perdana Menteri. Malahan kalau lebih tepat ketika siaran ini disiarkan, mungkin sekitar 104 hari ke 105 hari Datuk Seri Anwar baru jadi Perdana Menteri. Pada saya begitu dangkal pandangan seorang pemimpin besar yang punya pengalaman 22 tahun, kemudian 22 bulan, Perdana Menteri ke-4, Perdana Menteri ke-7, kemudian menyela Perdana Menteri ke-10 yang baru 100 hari.
kau sudah gagal. Ini mencerminkan bahawa Tun Mahathir mempunyai jiwa yang sangat rapuh dan kecil, yang seolah-olah mempelekehkan keupayaan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri supaya baru 100 hari. Kalau katakanlah mungkin 6 bulan ataupun setahun pertama, dan kemudian kita nak menjustifikasi pandangan daripada seorang mantan Perdana Menteri, menjustifikasi bahawa kerajaan kepimpinan Perdana Menteri ke-10 ini gagal, ya mungkin boleh, kita boleh katakan demikian. Tapi baru 100 hari dan kemudian dia nak mencerminkan bahawa kerajaan ini gagal, Perdana Menteri ke-10 ini seorang yang gagal. Ini adalah satu pandangan dangkal, dan seperti mana yang saya sebutkan di peringkat awal tadi, beliau sudah tidak lagi relevan untuk kita bicara panjang tentangnya. Silakan. Baik Tuan Syed, kalau kita ramai juga yang memberi pandangan bahawa Tun Mahathir ini seolah-olah tak habis-habis untuk terus cari pasal dengan Perdana Menteri ke-10 ini, dengan pelbagai peristiwa sejarah yang semua orang tahu tentang sebelum ini, yang tak perlu kita ungkit di sini. Tetapi beliau mengatakan bahawa parti utama bangsa Melayu di bawah kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini dilihat tidak mempunyai kuasa yang utuh dan mutlak dalam mentadbir negara. Apa sebenarnya maksud yang tersirat daripada kata-kata itu, Tuan Syed? Pada saya ini tidak terlebih daripada satu usaha denial kepada kekuatan kerajaan perpaduan yang ada. Baik. Terlebih pandangannya itu adalah kerana beliau ataupun konsort kumpulannya, pejuang GTA whatever ini tidak terlibat di dalam kerajaan, maka dia pelekeh. Dia mengatakan bahawa kerajaan ini tidak kuat, pengaruh Melayu terpencil, Melayu akan tenggelam, Melayu tidak menguasai kerajaan. Lebih tepat kalau dia berhujah bahawa saya tidak menguasai kerajaan, parti saya tidak menguasai kerajaan, lebih mudah hujahnya dipahami kalau dia bahawa itu kan. Tapi persoalan kalau kita nak menghuraikan secara detail ataupun secara ringkas lah kan, nak mengatakan bahawa Melayu tidak menguasai kerajaan, ini tidak tepat. Kerana Perdana Menteri itu Melayu, timbalan Perdana Menteri itu Melayu, timbalan Perdana Menteri kedua itu Melayu Sarawak, yang berhormat Fadilah itu Melayu Sarawak, menteri-menteri kabinet itu Melayu. Jadi apakah maksud bahawa Melayu seolah-olah tidak menguasai kedudukan kerajaan ini? Adakah dia cuba nak diverting isu bahawa mengatakan Cina yang menguasai kerajaan? Hanya 4 menteri kabinet daripada DAP, majoriti ahli parlimen masih Melayu, kedudukan Perdana Menteri Melayu, timbalan Perdana Menteri Melayu, majoriti Melayu. Jadi parti-parti Melayu yang ada di dalam kerajaan seperti Barisan Nasional, UMNO, sebenarnya masih utuh dan kuat, dan kerajaan ini berdiri dalam keadaan melebihi two-third majority, 148. Dan tentunya ini sebuah kerajaan yang kukuh. Dan sekali lagi, kalau saya nak menyebutkan bahawa ini pandangan yang dangkal, yang mengatakan bahawa ya, kerajaan ini lemah, tidak ada Melayu tak kuat, ia tidak dikuasai oleh komplot-komplot tertentu. Ini adalah pandangan yang lemah, kerana fakta dari segi angka dan kedudukan itu tidak pernah menipu di dalam politik ini, dan itu kita boleh tafsir dengan mudah tanpa kita perlu berbelit-belit untuk memahaminya. Kan, saudara? Baik. Apabila pembentangan bajet dilakukan pada Jumaat lalu, baru ini, maka keluarlah pelbagai pendapat dan juga pandangan. Malah ada juga yang mengatakan bahawa bajet 2023 ini dilihat kononnya di antara bajet yang terbesar dalam sejarah, konklusif, madani, rahmah, tetapi sayangnya perlu sehingga sanggup berhutang sehingga 1.5 trilion ringgit. Dilihat bahawa Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah-olah ingin atau bijak dalam mencari populariti dalam pembentangan bajet 2023 ini. Pandangan Tuan Syed di situ? Soal kadar keberhutangan negara ini bukanlah salah Perdana Menteri yang ke-10 kan. Kita tahu bahawa beliau mewarisi kadar keberhutangan negara ini 1.5 trilion daripada warisan kepimpinan sebelum ini. Bukanlah dia tiba-tiba jadi Perdana Menteri dan kemudian dia buat kadar hutang sehingga 1.5 trilion itu tidak munasabah. Pada saya, Perdana Menteri ke-10 ini mengambil risiko yang sangat besar. Kalau katakanlah
orang yang melihat dari segi kedudukan ekonomi, kedudukan pentadbiran, hanya orang yang betul-betul berani dan mempunyai orang kata matlamat yang jelas untuk perbaiki negara, yang berani ambil untuk jadi Perdana Menteri ke-10 dalam keadaan hutang negara 1.5 trilion. Of course, bila kita berhujah tentang hutang negara yang mencecah 1.5 trilion, tentunya Perdana Menteri, Menteri Keuangan, kabinetnya perlu melakukan penjimatan yang besar, dalam masa yang sama masih lagi memberikan manfaat kepada rakyat. Kalau saya nak sebutkan cabarannya daripada Perdana Menteri 1 sehingga Perdana Menteri yang ke-10, ini sukar sebenarnya bagi Perdana Menteri ke-10 nak menstabilkan ekonomi negara dalam keadaan hutang kita yang masih tinggi, dan keadaan ia mesti membantu rakyat. Maksudnya golongan yang memerlukan masih perlu diberi, rakyat terbawah masih perlu dibantu. Jadi bagaimana kedudukan Perdana Menteri untuk buat adjustment itu? Dan inilah yang kita lihat hasilnya daripada pengalaman beliau, daripada kebolehan beliau menjadi Menteri Keuangan. Beliau hasilkan satu belanjawan yang boleh kita lihat sebagai belanjawan yang paling tepat. Of course jumlahnya akan tinggi kerana kadar kehubutan negara itu tinggi. Kalau kita nak imbas rekod Datuk Seri Anwar sebagai Menteri Keuangan itu di zaman Tun Mahathir 7 tahun divisi surplus. Itu zaman Tun Mahathir itu, ketika dia jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Menteri Keuangan, 7 kali dia membentangkan belanjawan, 7 kali surplus. Ini prestasi yang luar biasa yang dicapai oleh Menteri Keuangan, dan saya kira mungkin tidak ada Menteri Keuangan lain yang pernah punya rekod sebaik dia. Jadi kalau nak bedakan kedudukan itu dan kedudukan kini, tentu sukar. Ketika itu negara tidak dibebani hutang yang tinggi, dan hari ini negara dibebani hutang yang tinggi. 100 hari beliau jadi Perdana Menteri, beliau kena hadap dengan 1.5 trilion. Ini bukan kerja mudah. Tidak adil bagi kita untuk menjustifikasi bahawa Datuk Seri Anwar menggadaikan ataupun menggunakan kewangan negara dengan boros, dengan meletakkan perbelanjaan ini melebihi satu perbelanjaan orang kata belanjawan yang besar. Memang tiap-tiap tahun belanjawan ini adalah belanjawan lebih besar daripada belanjawan yang sebelumnya. Itu normal. Itu normal bagi sebuah belanjawan. Yang tak normal adalah bila kita menyamakan belanjawan ini dengan kedudukan keberhutanan. Itu tidak adil bagi kedudukan Perdana Menteri ke-10. Baik, bercakap tentang usaha Perdana Menteri ke-10 untuk memastikan kestabilan negara, politik, apatah lagi ekonomi, dan menarik pelabur asing untuk masuk ke Malaysia, ini merupakan satu cabaran yang cukup besar untuk memastikan bahawa kita kembali bernafas semula. Tetapi apabila bercakap tentang menarik pelabur asing, kestabilan politik itu sangatlah penting, Tuan Syed. Tetapi apa yang berlaku sebelum ini, kalau kita lihat dakwaan ataupun satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Awang, yang mengatakan bahawa mereka sedang merancang untuk menumbangkan kerajaan pada ketika ini, dengan begitu lantang dan begitu jelas menyatakan sedemikian, sedikit sebanyak telah mengganggu gugat perasaan ataupun memberi kegentaran kepada pelabur untuk melabur di Malaysia, dan sekaligus usaha kita untuk memulihkan ekonomi ini akan terbantu. Pandangan Tuan Syed dari situ bagaimana? Kalau kita meneliti statement yang di-Pertuan Agong ketika pembukaan Parlimen baru-baru ini, jelas yang di-Pertuan Agong menzahirkan rasa kecewa yang teramat sangat. Apa kekecewaan beliau? Beliau mengatakan bahawa beliau menjadi yang di-Pertuan Agong 4 kali Perdana Menteri bertukar, daripada Perdana Menteri ke-7, 8, 9 dan 10. Beliau pecah rekod. Beliau menjadi yang di-Pertuan Agong paling banyak appoint Perdana Menteri. Apakah maknanya? Maknanya Supreme Chancellor kita, yang di-Pertuan Agong itu sendiri pun penat dengan apa yang berlaku, krisis politik yang tidak berkesudahan. Maka bila dia meletakkan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri yang ke-10 selepas melalui proses pilihan raya yang betul, dan kemudiannya mencapai majoriti melalui satu gabungan yang dinamakan
kerajaan perpaduan, maka baginda menzahirkan pandangan supaya Perdana Menteri ke-10 ini biarlah Perdana Menteri yang terakhir di dalam penggal pemerintahan beliau sebagai yang di-Pertuan Agong. Jelas, ini pandangan yang dizahirkan di hadapan rakyat Malaysia melalui persidangan parlimen. Jadi tidak wajar apabila seorang presiden parti yang mendokongi majoriti ahli-ahli parlimen di dalam Dewan, kalau kita kira fraksi parti, tentulah parti PAS ini yang mendokongi fraksi terbesar. Pada saya ini satu kenyataan yang tidak wajar. Seolah-olah dia memberikan pandangan bahawa Yang di-Pertuan Agong ini lekeh lah. Kan? Seolah-olah Yang di-Pertuan Agong minta supaya kerajaan ini stabil, jangan ada pertukaran. Dia challenge pula. Dia kata, ya, dia pula yang akan berusaha untuk menjatuhkan. Ini usaha untuk mengembalikan stabilan politik, dan tentunya pandangan ini serba sedikit mengganggu proses ekonomi kita, proses pemulihan, dan mencacatkan serba sedikit kestabilan politik. Ini pandangan yang tidak wajar, yang tidak sepatutnya keluar daripada mulut seorang presiden sebuah parti. Seharusnya Datuk Seri Haji Hadi lebih memelihara kestabilan politik itu. Beliau harus menerima hakikat bahawa parti yang didokongi beliau, iaitu PAS dan Perikatan Nasional, tidak terpilih untuk menjadi kerajaan. Peluang sudah diberi. Beliau berada di dalam kerajaan mewakili parti itu 32 bulan. Melalui Tan Sri Muhyiddin Yassin, kemudian Ismail Sabri, peluang telah diberi. Bukan maksudnya tak pernah diberi terus peluang itu. Dia pernah merasai peluang itu. Jadi tidak wajar sepanjang tempoh PAS berada dalam kerajaan 2 kali Perdana Menteri bertukar, Pakatan Harapan menjalankan proses pembangkang dengan baik. Kalau kita lihat ketika Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, kerajaan pembangkang Pakatan Harapan melakukan memorandum yang seakan-akan CSA. Dia bukan CSA, tapi seakan-akan CSA. Apa maksudnya? Maksudnya pembangkang berfungsi sebagai sebuah pembangkang yang baik untuk mencapai kestabilan. Tapi itu ketika Pakatan Harapan menjadi pembangkang. Hari ini mereka yang jadi pembangkang, mereka cuba kucak-kacirkan pula. Mereka tidak cuba pun nak bantu negara stabil. Mereka tak cuba pun nak bantu rakyat. Mereka tak cuba pun nak bantu negara keluar daripada krisis kadar keberhutangan ini. Mereka tak bantu, tapi mereka usaha untuk menjatuhkan, mencari-cari kedudukan kerajaan ini supaya tumbang. Ini adalah satu perkara biadab yang dicerminkan oleh seorang presiden parti yang bukan sahaja penerhakaan, kalau saya nak kata dalam istilah kasarnya, penerhakaan kepada Yang di-Pertuan Agong, penerhakaan juga kepada rakyat Malaysia, kerana kerajaan telah terpilih, telah pun berdiri, pemerintahan telah pun berjalan lebih 100 hari, kestabilan politik sudah pun dilihat, hasil sedang mula kita garap. Jadi untuk apa seorang presiden parti menzahirkan pandangan bahawa perlunya jatuhkan sekali lagi kerajaan ini? Ini pandangannya jahat lah pada saya. Silakan. Baik, terima kasih untuk pandangan itu Tuan Syed. Baik, Tuan Syed, bagaimana pula dengan pandangan sesetengah pihak yang mengatakan Malaysia akan menjadi seperti negara Singapura selepas PRU ke-17, di mana orang Melayu dikatakan tidak akan dapat menguasai ekonomi negara, apatah lagi dikatakan bahawa akan turut kehilangan kuasa. Sejauh mana dakwaan itu, Tuan Syed? Di awal tadi kita berbicara tentang soal fraksi-fraksi parti yang kalau kita lihat daripada keputusan pilihan raya secara keseluruhan, golongan Melayu ni, kita bercakap soal kuasa dulu sebelum kita pergi bercakap soal ekonomi. Soal penguasaan orang Melayu melalui Barisan Nasional itu ada kedudukannya. Melalui Parti Keadilan, di mana ada Melayu yang ramai, itu ada jumlahnya. Dalam DAP juga ada ahli-ahli parlimen Melayu, walaupun ia sebuah parti yang diberikan gambaran resis dan sebagainya, tapi itulah parti Cina yang paling banyak, parti yang paling banyak memberikan ruang kepada orang Melayu. Ada jumlahnya orang Melayu. Dan kemudian kalau kita lihat di sebelah Perikatan Nasional, PAS, Parti Bersatu juga ada jumlahnya. Apa yang kita boleh belajar daripada
keputusan pilihan raya ini, bahawa golongan Melayu masih lagi menguasai kedudukan politik. Cuma ia bertebaran, sama ada ia berada di peringkat kerajaan maupun pembangkang, tapi kedua-dua pihak, kedudukan orang Melayu, parti-parti Melayu, penguasaan politik Melayu itu masih tinggi. Seperti mana yang saya hujahkan awal tadi, yang bilang kuasa itu GTA, Pejuang, Tun Dr. Mahathir, tetapi Melayu-Melayu lain mengisi kedudukan yang agak baik. PAS misalnya mempunyai 49 kursi walaupun mereka berada di sebelah pembangkang, campur pula dengan PPBM. Kalau kita totalkan jumlah Melayu yang berada di parlimen, tak kira kerajaan maupun pembangkang, itu jumlahnya masih tinggi, orang kata. Maksudnya penguasaan Melayu masih lagi baik di dalam struktur politik negara. Kalau katakanlah kerajaan hari ini ditumbangkan, yang naik tentulah masih lagi parti Melayu, kerana di sebelah pembangkang pun masih ramai Melayu. Jadi untuk mengatakan bahawa dalam masa pilihan raya 2017 penguasaan Melayu akan berkurang, itu saya tidak nampak apa kesannya, kerana penguasaan Melayu hari ini masih lagi baik, dan penguasaan politik itu masih lagi jelas bahawa Melayu yang mempunyai kedudukan yang wajar di dalam politik. Soal ekonomi ini sedang dibantu. Golongan yang memerlukan usahawan kecil misalnya, ini sedang dibantu oleh kerajaan. Itunya macam kita sebutkan di peringkat awal tadi, keberhutangan negara yang tinggi. Perdana Menteri ke-10 ini sedang memikirkan jalan yang terbaik untuk membantu. Dan tentunya golongan peniaga, usahawan-usahawan ini tidak dipinggir. Ada banyak inisiatif yang disebut di dalam belanjawan tempoh hari dengan niat untuk membantu golongan usahawan ini supaya boleh sustain ataupun boleh bertahan mencecah 2017. Dengan apa yang saya hujahkan ini dari sudut ekonomi, dari sudut penguasaan politik, ini sesuatu yang luar biasa lah kalau kita nak kata sampaikan kita boleh jadi Singapura, maksudnya bangsa yang bukan Melayu menguasai negara. Ini masih jauh perjalanannya itu kalau kita nak memberikan cerminan seawal pilihan raya ke-17 nanti bukan lagi Melayu juga tidak menguasai ekonomi. Saya tak fikir itu tepat untuk satu pandangan yang kita hujahkan. Silakan saudara. Baik. Tun Mahathir juga kalau kita lihat membuat satu dakwaan yang mengatakan bahawa perpaduan pada hari ini mungkin akan melakukan perubahan dari segi persepadanan semula untuk PRU akan datang, di mana dia mengatakan bahawa pilihan raya mungkin akan menukarkan jumlah kawasan Melayu, mengurangkan jumlah kawasan Melayu, sebaliknya akan menambahkan jumlah di kawasan-kawasan bukan Melayu demi memberi peluang kepada kerajaan perpaduan ini untuk memenangi PRU akan datang. Sejauh mana Tuan Syed melihat kebenaran dakwaan sedemikian? Soal persepadanan semula ini adalah perkara normal sebenarnya. Baik. Yeah. Gerrymandering inilah, kita sebut gerrymandering ini perkara biasa. Apabila sebuah kawasan parlimen misalnya mempunyai jumlah populasi pengundi yang agak tinggi, melebihi 100,000, 130,000, tentulah tidak adil bagi wakil rakyat adun di kawasan itu untuk serve sebuah kawasan populasinya sangat tinggi. Dan kalau tidak dilakukan gerrymandering ataupun persepadanan semula, tentunya kerajaan wakil rakyat akan mula terbeban dengan perkara itu, dan gerrymandering dilakukan untuk mengurangkan bebanan yang terhadap yang ditanggung oleh wakil-wakil rakyat, supaya jumlah ataupun purata satu wakil rakyat pada 10 orang contohnya itu dapat dikurangkan, dan mereka boleh serve well ataupun lebih memberikan khidmat yang terbaik kepada rakyat di kawasannya. Itulah tujuan utama gerrymandering. Adakah gerrymandering akan memecahkan populasi undi Melayu? Itu bergantung kepada kedudukan populasi pengundi sendiri. Kalau katakanlah kita ambil contohnya, saya beri Parlimen Hulu Selangor lah. Parlimen Hulu Selangor mempunyai kadar Melayu batang kali yang tinggi. Kalau katakanlah ia dipindah
Maksudnya gerrymandering dilakukan antara Hulu Selangor, Parlimen Tanjung Malim ataupun bersebelahan ditubuhkan satu lagi parlimen ataupun petang kali diangkat menjadi Parlimen. Undi Melayu itu tidak pergi ke mana pun, dia pusing-pusing situ je. Daripada you kat sebelah, you pergi kat Batang Kali, daripada Batang Kali you pergi Tanjung Malim. Undinya sama, nilainya sama, kedudukannya masih sama, tapi dalam keadaan peta roadmap parlimen yang berbeza dan lebih signifikan dan lebih sesuai untuk melalui tempoh peredaran zaman pada ketika gerrymandering dilakukan. Saya tak nampak bila kita sebut soal gerrymandering Melayu akan hilang kuasa, kerana kalau katakanlah kita ambil kawasan dari A pergi ke B, pengundi itu masih lagi ada. Malahan kalau katakanlah di antara 3 ABC ni pengundinya kita pecah, tentu akan di antara salah satu ABC ni akan jadi kubu Melayu, kerana kita cantumkan 2 kedudukan itu menjadi satu. Ini dari segi faham saya tentang gerrymandering. Jadi pandangan saya itu tidak akan mampu menggugat lah ataupun nak memecahkan populasi Melayu. Silakan saudara. Baik Tuan Syed, soalan terakhir daripada saya untuk berani jawab pada minggu ini bersama dengan Tuan Syed. Sejauh mana persetujuan Tuan Syed tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terkini, yang mengatakan bahawa beliau sangat yakin bahawa kerajaan perpaduan ini akan kekal sehingga ke akhir penggal? Kalau kita lihat keputusan pilihan raya umum yang lalu, memberikan gambaran jelas bahawa tidak ada parti-parti yang memperolehi jumlah majoriti yang mencukupi untuk menubuhkan kerajaan. Kemudiannya satu gabungan dibentuk, iaitu yang dinamakan atas saranan Tuan Agong, kita namakan Kerajaan Perpaduan. Jumlahnya itu melebihi daripada formidable and convincing. Ini selalu disebut oleh Datuk Seri Anwar. Inilah dia tafsiran formidable and convincing. Kenapa saya kata demikian? Kerana kalau kita total jumlah mereka yang mendokongi kerajaan perpaduan, parti-parti besar dan parti-parti kecil, termasuk ahli-ahli parlimen bebas, itu jumlahnya bercecah 2/3. Dan kestabilan politik setiap komponen parti ini kita jelas lihat bahawa mereka mempunyai satu apa orang kata keserasian dari segi kesaksamaan untuk teruskan pemerintahan ini. Jadi saya tidak nampak ada usaha ataupun perkara yang mungkin boleh mencacat atau meretakkan hubungan kerajaan perpaduan. Dan tentunya ada asas bila Datuk Seri Anwar mengatakan bahawa kerajaan ini akan kekal untuk tempoh sekurang-kurangnya 1 penggal sehingga habis. Penggal itu tentu ada asas dengan jumlah 148 parti-parti besar punya kedudukan yang baik. UMNO, GPS, GRS semua mempunyai kedudukan yang baik. Kestabilan politik itu kita capai. Ini kita boleh tafsir dengan mudah bahawa kerajaan ini sukar untuk diganggu-gugat, dan insya-Allah ada asasnya kerajaan ini akan bertahan untuk sampai habis penggal, kecuali ada tangan-tangan cacat jahat daripada Presiden PAS contohnya yang melontarkan cakap-cakap bahawa usaha kerajaan untuk dijatuhkan. Kalau dari segi numbers, kedudukan, saya tak nampak kerajaan ini boleh dicacatkan, kerana kestabilan politik itu telah pun dicapai. Dan kalau kita nak ulas sedikit lah, kita petik kedudukan parti, contoh GPS. GPS di Sarawak sebelum ini mereka tidak pernah jadi timbalan Perdana Menteri. Tapi kali ini mereka jadi Perdana Menteri. Malahan ada hak-hak tertentu seperti hak minyak contohnya dipulangkan kembali kepada Sarawak, dan ini tidak pernah dilakukan oleh Perdana Menteri sebelum ini, maupun Tan Sri Muhyiddin maupun Ismail Sabri. Jadi kalau saya jadi GPS lah katakan, nak apa lagi? Untuk apa saya nak kena letakkan balik diri saya dalam satu chaos untuk pilih engkau jadi Perdana Menteri, engkau nak jadi Perdana Menteri, aku pun belum tentu, sedangkan aku duduk di sini, aku sudah pun jadi timbalan Perdana Menteri. Kestabilan di Sarawak itu sudah dilihat, ekonomi sudah berjalan dengan baik. Malahan kalau kita lihat statement Perdana Menteri semalam, memberikan cerminan bahawa Sarawak akan menjadi fokus apabila Indonesia mengubah kedudukan kapital. Bila Indonesia mengubah kedudukan ibu negaranya, Sarawak akan menjadi
satu negeri yang terpenting untuk kita memacu ekonomi itu. Malah ada 10 syarikat yang diumumkan Datuk Seri Anwar semalam, satunya daripada Sarawak. Jadi untuk semua ini tidak ada sebab untuk parti-parti komponen, khususnya GPS, GRS, UMNO misalnya, untuk create lagi chaos, untuk cari lagi Perdana Menteri baru. Kerana ini kerajaan yang terbaik, kerajaan ini sedang stabil. Ya, saya setuju dengan Perdana Menteri bahawa insya-Allah kita doa sama-sama ini kerajaan yang akan beroperasi sehingga habis penggal, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, terima kasih Tuan Said kerana sudah bersama dengan kita dalam Berani Jawab untuk minggu ini. Ada rezeki insyaAllah kita bertemu lagi. Saya sangat berkenan dengan set studio Tuan Said. Jemput ke sana nanti insyaAllah. InsyaAllah. Baik, terima kasih ya. Selamat maju jaya Tuan Said. Terus berkhidmat untuk negara. Terima kasih. Baik para penonton, itu dia kita bersama dengan Said Badli Shah Said Osman yang merupakan aktivis politik dan juga mantan Naib Ketua AMK Malaysia. Baik, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube TV dan terus setia bersama kami di Next Step Malaysia dan bersama kami di Next Step TV di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe dan pastikan anda tidak terlepas untuk menonton rancangan-rancangan menarik yang sentiasa kami sediakan untuk anda. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Zafar Zius. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi. Bye. Salam.